Okay, question 11. Question 11 masih lagi berkait dengan fungsi, but this time kita ada inverse function. So, soalan yang pertama, find f5. So, untuk menjawab soalan ni, okay, salah satu caranya adalah kita cari dulu dia punya inverse. So, dalam soalan telah dinyatakan bahawa f inverse x equal to x minus 7. So, cikgu lebih suka untuk tulis seperti ini dahulu. F x equal to y. So, f inverse y equal to x. So, apabila kita tulis seperti ini, untuk lebih memudahkan kita untuk mencari jawapan. Okay, sekarang ni dia dah bagi dalam soalan inverse adalah x tolak 7. So, sekarang ni cikgu gunakan dia belah kiri ni ada y. So, akan jadi y minus 7 equal to x kita apa dalam soalan? X kita adalah 5. So, y minus 7 equal to 5. Sekarang ni kita nak cari nilai y, sebab fx equal to y. So, y equal to 5 plus 7, which is 12. So, f5 equal to 12. Okay, simple. Soalan yang kedua, gfx. So, this is okay, fungsi gabungan. So, tadi dalam soalan dah dinyatakan bahawa fungsi gx adalah x kuasa 2 tambah 9x tolak 25. Ok, kita buat kat tepi ni. Gx sama dengan x square plus 9x minus 25. So, kita nak cari fungsi gabungan. So, gfx kita boleh tulis sebagai g bracket fx. Ok, apa yang kita akan dapat kat sini? Ok, gf. So, fungsi f adalah ok, fx sama dengan apa tadi? X campur 7. Ok, ini adalah fungsi fx. So, sekarang ni f kita akan gantikan dengan x plus 7. So, we got here equal to x plus 7 square plus 9 in bracket x plus 7 minus 25. Ok, kita selesaikan fungsi ini. So, we got x square plus 14 x plus 49 plus 9x plus 63 minus 25. So, we solve this function. We got x square plus 23x plus 87. Okay, so this is the fungsi gabungan bagi gfx. Okay, question number 12. Okay, so given the graph of two quadratic function, which is y equal to gx and y equal to hx, and then state that both graph intersect at x axis at origin and at 0. So, maksudnya kalau origin adalah 0, 0. Okay, here the coordinate is 0, 0, and another one 8, 0. So, daripada sini, daripada soalan ni, soalan yang pertama, given gx, function of gx adalah 8x minus x square, determine the coordinate of turning point. Okay, so coordinate of turning point, sebelum ni pelajar ada belajar kalau kita sebut berkenaan dengan turning point, dia mesti berkait dengan salah satunya differentiation. Okay, salah satu aplikasi differentiation adalah apabila titik pusingan ataupun titik minimum atau maksimum dy per dx must equal to 0. Ok, dalam kes soalan ni kita akan jadikan g prime x equal to 0. So, kita differentiate dahulu. Apa yang kita akan dapat adalah, ok, so gx, ok, soalan A, gx equal to 8x minus x square. Ok, so kita differentiate g prime x equal to
8 minus 2x. Okay, oleh kerana turning point, so kita equalkan dengan 0. So then 8 minus 2x equal to 0. 2x equal to 8 and x equal to 4. So kita akan dapat coordinate for x, and then to get the coordinate for y, which is from the question, y equal to 8x minus x square. Kita tahu y adalah gx. Okay, dia dah bagi tahu kat sini y adalah gx. So apa kita buat, gantikan x dengan 4. So y sama dengan 8 multiplied by 4 minus 4 square. 8 multiplied by 4, 32 minus 16. So we got 16. So the coordinate for turning point adalah 4, 16. Okay, this is the coordinate for turning point V. Keadaan lain, pelajar juga boleh buat completing the square untuk dapatkan nilai ni. Tetapi cikgu lebih suka untuk menggunakan differentiation lah pada soalan ni. Okay, soalan yang kedua. Given the maximum value of hx is twice. Okay, dia kata maximum value of hx ni adalah 2 kali ganda value of gx. Find the function hx in the form of a in bracket x plus b square plus c. So kalau kita perhatikan dekat sini, titik h, okay, hx dan gx ni berada pada paksi simetri yang sama. So dekat sini axis of symmetry dia adalah sama, which is 4. Yang membezakannya hanyalah dia punya paksi y, yang mana dia ada 2 kali ganda. Tadi gx kita tahu dia adalah 16. Okay, untuk yang pada fungsi hx pula, kalau 2 kali ganda maka dia akan jadi 32. Jadi kita tahu koordinat bagi titik maksimum bagi fungsi hx adalah 432. Okay, oleh yang demikian, okay, diberi bahawa fungsi hx adalah, okay, fungsi hx adalah ax plus b square plus c. Okay, dan kita tahu dekat sini dalam completing the square, b ni merupakan dia punya axis of symmetry dan juga c dia punya titik maksimum. So apa yang kita boleh buat, kita boleh tulis sebagai hx equal to a, okay, axis of symmetry tadi 4, so dalam dia akan jadi x minus 4 square plus 32. So untuk mencari nilai a, okay, kita pilih mana-mana titik yang mudah untuk kita baca. Sebagai contoh, kita ambil origin. Okay, origin adalah 0, 0. So kita gantikan hx dengan 0. Okay, 0 sama dengan a. X tadi dekat origin 0, so 0 tolak 4, negatif 4 kuasa 2 campur 32. Dan kita akan dapat 16a sama dengan negatif 32. A equal to negatif 2. So kita nak buat fungsi hx dalam bentuk yang dinyatakan tadi. So hx equal to negatif 2 in bracket x minus 4 square plus 32. So this is the answer. Okay, so question 13 still related to quadratic equation. Okay, dalam soalan dia kata given quadratic equation, okay, m square plus 1 x square minus 2 mnx plus n square equal to 0, where m and n are real numbers. So dia ni adalah dia punya keyword yang paling penting dalam soalan ni untuk membantu awak jawab. Real numbers. Show that the equation has no real root. Okay, oleh kerana dia kata no real root, awak kena kaitkan dengan determinant, which is, kalau no real root,
kena tahu kita kena guna B square minus 4AC less than 0. So from this equation, kita senaraikan dulu A dia apa. A here adalah M square plus 1. B pula adalah negative 2mn, and C equal to n square. So use this formula. So B square negative 2mn square minus 4 m square plus 1 multiply by n square less than 0. Okay, now kita selesaikan dulu. So kita show that the equation has no roots. So sekarang ni tujuan kita untuk menentukan sama ada adakah nilai ni kurang daripada kosong. Okay, itu tujuan kita. Kita kena tunjukkan. Okay, dalam kes ni kita kena tunjukkan supaya kita akan dapat B square minus 4AC kurang daripada kosong. So now kita selesaikan. So we got 4m square n square minus 4m square n square minus 4n square. So when we solve 4m square n square minus 4m square n square, we got negative 4n square. So tadi dalam soalan dia kata m dengan n adalah real numbers. So kalau kita gantikan n tu dengan apa-apa real numbers, kita akan dapat nilai ni akan jadi tetap kurang daripada kosong. So means that we already show that this one does not have any real root for any value of m and m. So maksud dia, walau apa sekali nilai m dengan n sekalipun, nilai dia adalah no real roots. Okay, show that this one does not have any real root for any value of m n. Apa-apa nilai bagi m dan n, okay, persamaan ni akan jadi tidak akan ada sebarang real roots. Soalan 14. Given y equal to x square minus px minus 16 and y less than or equal to 0 if x is between negative 2 and q. Find the value of p and q. So dalam soalan ni, 3 maklumat yang penting yang telah cikgu highlightkan, iaitu berwarna kuning ini. So macam mana untuk kita menjawab soalan ini? Yang pertama sekali, kita nak cari nilai P. Okay, untuk mencari nilai P, kita tahu bahawa nilai X adalah di antara negatif 2 dan Q. Jadi kita boleh ambil nilai negatif 2, iaitu lower boundary dia. Okay, negatif 2 kita masukkan ke dalam persamaan. So apa yang kita akan dapat? Y equal to x square minus px minus 16. So kita gantikan x sama dengan negatif 2. So we got y equal to negative 2 square minus p multiply by negative 2 minus 16. And dalam masa yang sama, kita tahu bahawa dia kata kat sini y less than or equal to 0. Jadi kita gantikan juga y ini dengan kosong. So x sama dengan negatif 2, y sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat, okay, selesaikan, maka dapatlah kita gantikan. So 0 equal to 2p. So negative 2 to the power of 2, 4 minus 16, negative 12. So now we got 12 equal to 2p. So p equal to 6. Okay, kita dapat jawapan yang pertama, p sama dengan 6. So untuk cari nilai q pula, so macam mana untuk cari nilai q? Okay,
Untuk cari nilai Q, masih lagi kita gantikan ke dalam persamaan. So apabila kita gantikan ke dalam persamaan, okay, kali ini kita gantikan X tu dengan Q. So kita akan dapat X equal to Q and gantikan Y equal to 0. So masih sama. Jadi Q square minus, kita tadi P dah tahu. Okay, nilai P ni adalah 6. So Q square minus 6Q minus 16 equal to 0. Okay, so untuk dapatkan nilai Q, kita guna kalkulator. Okay, mod 3 kali EQN, right click, degree. Okay, kuasa pada tinggi sini 2, so pilih 2. So kita senaraikan dulu A dia. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6 dan C negatif 16. Okay, masukkan saja ke dalam kalkulator. Okay, maka dapat jawapan. Okay, dalam kalkulator X1 adalah 8. So kita tulis kat sini Q equal to 8. Yang kedua Q equal to negative 2, and then we put the bracket here. Dia punya faktor Q minus 8 Q plus 2 equal to 0. So sekarang ni kalau kita perhatikan tadi, kita nak ambil Q tu 2 ke negative 2. Okay, dalam soalan asal kita dah tahu dia punya apa ni, dia punya nilai X ada di antara negatif 2 dengan Q. Jadi negatif 2 dah ada. Ok, negatif 2 dah ada, bermaksud nilai Q adalah, oleh itu Q sama dengan 8. Jadi kita boleh tulis jawapan yang terakhir, V equal to 6, Q equal to 8. Ok, 3 markah. Ok, kita akan tengok pada soalan seterusnya. Question 15. Given alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. So here there are two information, which is the first one, the root is alpha and beta, and then quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so soalan yang pertama 15A, find the value of alpha square plus beta square in terms of A, B and C. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? So basically kalau kita jawab ada soalan yang berkaitan dengan quadratic equation, dia mesti berkait dengan sum of root dengan product of root. Okay, formula sum of root adalah negative B per A and product of root C per A. Sorba and Porcha. Okay, so now tadi dia dah cakap dekat dalam pernyataan yang pertama, alpha dan beta adalah dia punya punca-punca. So apa yang kita boleh buat dekat sini, sum of root, so punca sekarang ni adalah alpha dan beta. So alpha plus beta equal to negative B over A, and then product of root alpha darab beta sama dengan C over A. Okay, macam mana kita nak jawab soalan ni? Untuk mencari nilai bagi alpha square plus beta square, kita tahu bahawa untuk mencari nilai bagi alpha square plus beta square, kita kena gunakan maklumat ni. Okay, maklumat alpha tambah beta dengan alpha beta. Okay, any idea? Okay, cara dia adalah, pelajar perlu ingat, okay, bentuk contoh cikgu bagi kat sini, alpha tambah beta square. Okay, benda basic ni perlu tahu. Okay, kalau kita kembangkan, kita akan dapat alpha square plus 2 alpha beta plus beta square. Okay, boleh nampak dari sini. So bahagian kanan ni kita ada alpha square plus beta square. So kita bentukkan semula, apa akan jadi? Alpha tambah beta square tolak 2 alpha beta
sama dengan alpha square tambah beta square. Okey, nampak? So cikgu akan susun semula. So kita akan jadilah dia alpha square plus beta square, okay, sama dengan alpha tambah beta square. So alpha tambah beta square, kita ambil nilai daripada sini, maka dapatlah, so alpha square tambah beta square. Okay, alpha tambah beta square adalah, okay, alpha square tambah beta square, alpha tambah beta adalah negatif b per a. Okay, jadi negatif b per a kuasa 2 tolak 2 alpha darab beta adalah c per a. Okay, kita selesaikan. Kita akan dapat b square per a square tolak 2c per a. Okay, kita samakan penyebut, maka dapatlah b kuasa 2 tolak 2ac perkan dengan a square. Okay, ini adalah jawapan bagi 15a. Soalan 15b. Okey, sekarang ni dikata seterusnya bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca alpha squared dan beta square. So kita anggap alpha square dan beta square tu adalah dia punya new roots dia. So daripada yang soalan pertama tadi, original roots dia adalah, okey, kita dah cari, iaitu sum of root, which is alpha campur beta, nilai dia adalah alpha campur beta, nilai dia adalah negatif b per a. Okay, then dia punya product of root, iaitu alpha darab beta, adalah c per a. Okay, original root ni adalah untuk punca bagi alpha dan beta. New roots pula kalau apabila punca dia adalah alpha square dan beta square. So sekarang, okay, sum of root untuk new root tadi, sum of root dia adalah alpha square plus beta square, yang mana kita dah cari pada soalan yang pertama, soalan A tadi, iaitu jawapan dia adalah b square minus 4ac over 2a. Okay, now over 2a square. Okay, so product of root dia adalah alpha square beta square. So mana ada dapat alpha square beta square? Kita ambil nilai daripada sini. Okay, so alpha square beta square kita boleh ubah menjadi alpha beta square. So kita dah tahu alpha dan beta square adalah c over a. Okay, oleh kerana dia square, so c square over a square. Seterusnya untuk membina persamaan, kita kena guna formula x square minus sum of root x plus product of root sama dengan kosong. Jadilah x square tolak, okay, sum of root tadi apa? Okay, in bracket, okay, oleh kerana oh sorry, ada silap sikit kat sini. Okay, sini yang silapnya. Ni tadi b square minus 4ac over a square. Okay, sekarang kita pemudahkan dia. So semua sekali kita darabkan dengan a square. Okay, tujuan untuk menghapuskan dia punya denominator. So kita akan dapat a square x square minus b square minus 4ac close bracket x plus c square equal to 0. Ataupun kita boleh ubah juga jadi bentuk macam ni, a square x square plus 4ac minus b square close bracket x plus c square equal to 0. Okay, dapatlah jawapannya. Okay, kat sini dah dikira markah penuh, ataupun boleh buat sampai ke sini. Okay, selesai soalan 15b. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga. Kita akan bincangkan soalan bermula daripada nombor 16 sehingga nombor 20. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.